Baik, baru-baru ini Dawsum telah mengeluarkan data ekonomi yang menunjukkan prestasi perdagangan kita yang meliputi antara ekspor dan juga import. Dah sudah masuk bulan ketiga, tapi kita nak tengok balik bagaimanakah prestasi ekspor dan import kita pada Februari 2023. Dan di sini saya akan kongsi ke anda mengenai statistik ekspor dan import mengikut negeri yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia Dawsum. Dan saya mulakan dengan statistik mengikut negeri. Kalau anda teliti kat sini, ke semua negeri yang di Malaysia ini saya akan ringkaskan. Saya tak akan pergi kepada satu-satu, tapi saya akan menunjukkan bagaimanakah prestasi ekspor dan import kalau kita mengikut negeri. Dan kalau kita nak rangkumkan secara mudahnya, kalau kita tengok baris pertama ni adalah mempunyai prestasi ekspor yang import yang amat baik berbanding negeri-negeri yang lain ni. Contohnya kalau kita lihat di atas sini menunjukkan Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor dan juga Sarawak, iaitu ekspor dan import. Ekspornya di atas dan importnya di bawah. Di sini kalau kita lihat ekspor untuk ke semua negeri di atas ini, Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak, kelima-lima negeri ini mengalami peningkatan pada Februari 2023 kalau anda teliti daripada sini, iaitu arrow kuning, arrow ke atas ini adalah menunjukkan kepada pengembangan peningkatan kepada ekspor. Di sini juga Johor, Melaka, Pulau Pinang, Selangor, Sarawak. Namun pada baris pertama, Sarawak pada angka import mengalami sedikit penurunan kepada 31.4%. Diikuti juga dengan negeri-negeri lain kalau kita teliti, iaitu ada naik turun dia, tapi antara baris yang pertama, 5 negeri ini mempunyai pencapaian ekspor dan import yang terbaik pada Februari 2023. Dan kalau kita nak teliti secara terperincinya di sini adalah 5 negeri yang menguasai ekspor negara, yang memberi sumbangan kepada ekspor negara Malaysia kita. Kalau kita teliti ada 5 negara yang kita mulakan, antara yang tinggi adalah negeri Pulau Pinang, diikuti dengan Johor, Selangor, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. Dan walaupun kita setahun ini baru sahaja kita mulakan tahun ini, ada beberapa bulan lagi untuk kita habiskan tahun ini, tapi ini adalah penanda menunjukkan bahawa momentum pertumbuhan ekspor dan import kita adalah baik, tapi kita mahu kepastian adakah momentum pertumbuhan positif ini akan kekal untuk sepanjang tahun, dan apakah cabaran yang perlu kita teliti dan ambil kira ketika ini, dan bagaimanakah usaha yang boleh kita lakukan untuk kita pastikan kemampanan dan iaitu dinamik dalam kita punya perdagangan, terutama ekspor dan import. Jadi mari saya perkenalkan pakar kita yang berada di talian di Google Meet, iaitu penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Prof, data angka pun sudah dikeluarkan. Ia menunjukkan perkembangan yang baik untuk Februari untuk ekspor dan import ni. Jadi kalau kita nak teliti jumlah ekspor dan import ni menunjukkan peningkatan. Jadi apakah kita nak lihat, apakah faktor-faktor peningkatan angka ini? Ya, terima kasih Nina. Kalau kita nak lihat apakah faktor peningkatan angka ini untuk ekspor, kalau secara keseluruhan yang menyumbang kepada peningkatan ini adalah Prof, saya akan sambung soalan saya sebentar tadi. Kita dapat lihat jumlah ekspor dan import kita menunjukkan perkembangan yang positif untuk Februari 2023. Ini adalah mungkin beri lagi semangat dan harapan untuk bulan-bulan yang akan datang. Prof boleh kongsikan apakah faktor peningkatan angka ini? Ya, apabila kita melihat laporan daripada Dawsum itu, apa yang mendorong kepada peningkatan ekspor ini adalah terdiri daripada barang-barang keluaran kilang, makanan dan juga bahan kimia. Dan apabila kita melihat negeri-negeri yang menyumbang adalah negeri-negeri yang mempunyai banyak sektor perkilangan seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan kalau kita lihat Sarawak dan juga Johor juga turut menyumbang dalam pengeluaran bahan kimia, dan itu yang menyumbang kepada peningkatan ekspor untuk tahun 23, terutama daripada bulan Februari, yang masih menunjukkan peningkatan volume. Dan juga kalau kita lihatlah sepanjang tahun ini, memang kita akan menjangkakan volume ekspor kita akan berterusan meningkat selaras dengan jangkaan pertumbuhan KDNK negara sekitar 4 hingga 5% pada tahun ini. Okey, itu adalah berita baik tentang kita punya ekspor import. Jadi apakah risiko? Sudah tentu kita perlu lihat apa cabaran bergerak ke hadapan. Tapi untuk waktu yang terdekat ni, apa yang risiko yang perlu kita ambil kira, dan apakah jangkaan Prof sendiri untuk pasaran tempatan? Risikonya kalau kita lihat
pertumbuhan ekonomi global yang perlahan, World Bank mensasarkan mungkin sekitar 1.7% saja dan International Monetary Fund lebih kurang 29%, dan kita pun dah nampak apabila banyak negara di luar sana masih lagi berterusan meningkatkan kadar faedah, seperti di Amerika Syarikat meningkat 25 mata asas kepada 4.75%, di United Kingdom meningkat kepada 4%, dan apabila kadar faedah ditingkatkan, kita akan melihat bahawa kadar inflasi akan semakin berkurangan, seperti di Amerika Syarikat telah turun kepada 6%, di Singapura pun telah turun, di China pun telah turun, cuma UK masih lagi tinggi. Tetapi apabila kadar inflasi semakin menurun, ini akan memberi petanda bahawa aktiviti ekonomi akan menjadi semakin perlahan, dan apabila aktiviti ekonomi semakin perlahan, ia akan menyebabkan kurang permintaan untuk barangan ekspor kita. Jadi kalau kita nak lihat secara detail lagi, sektor atau industri mana yang Prof lihat akan mempengaruhi perdagangan Malaysia? Sektor industri mana dan siapa yang akan mengalami peningkatan dan siapa yang akan mengalami penyusutan? Saya melihat barang-barang keluaran kilang akan terus mendominasi perdagangan Malaysia, seperti barangan elektronik dan elektrikal. Kita lihat masih lagi permintaan itu amat kukuh, dan juga komoditi seperti minyak. Kalau kita lihat harga masih lagi tinggi, sekitar $76 setong, dan sudah tentulah sektor utama kita adalah sektor perkhidmatan, dan ini adalah akan memastikan bahawa perdagangan Malaysia ini akan kekal orang kata kompetitif untuk sepanjang tahun ini. Jadi kalau kita nak lihat berdasarkan yang Prof cakap tadi juga, dengan laporan antarabangsa, analisis menyatakan pertumbuhan global tidak menentu dan tidak sekata, dengan corak perdagangan dan pelaburan mengalami perubahan yang pesat laju. Jadi macam mana kita nak pastikan setiap perniagaan dan tindakan dasar ni mampu memandu ke arah perdagangan dan pelaburan yang inklusif, mampan dan juga dinamik? Ya, memang kita tidak boleh sentiasa bergantung kepada sumbangan sektor-sektor yang saya anggap tradisi lah, seperti komoditi dan juga perkilangan. Kita harus meneroka industri-industri baru, dan sebenarnya kita ada potensi dan peluang ke arah ekonomi-ekonomi seperti digital, dan juga kalau kita lihat renewable energy, dan juga industri yang sebenarnya akan memainkan peranan yang lebih penting seperti rare earth element ataupun nadir bumi. Oleh itu semua sektor industri ini mampu diperkembangkan pada tahun ini melalui polisi-polisi dasar dan juga belanjawan yang telah diumumkan sebelum ini dan diluluskan. Oleh itu yang paling penting sekarang ini adalah implementasi dan berterusan memanfaatkan segala perdagangan bebas antarabangsa yang kita telah ratifikasikan, seperti RCEP, CPTPP, untuk membuka pasaran ke negara-negara yang baru, membantu PKS untuk merancakkan lagi ekonomi domestik, dan juga memastikan bahawa kita mampu bersaing dengan setiap orang kata pesaing yang ada di luar sana di region Asia Tenggara ini. Pada masa yang sama, kita mahu pastikan juga negara kita menjadi negara pencipta dan bukan hanya negara pengguna semata-mata. Prof, kita dah masuk bulan Ramadan, bulan pertama, dah cukup 7 hari. Dan tapi Prof boleh tak kongsikan sikit apa unjuran Prof untuk prestasi ekspor dan import kita pada bulan puasa dan bulan raya akan datang? Kalau lihat prestasi ekspor dan import, memang saya melihat akan kekal tumbuh dengan positif. Cuma pertumbuhan import itu saya lihat makin tinggi peratusan berbanding ekspor. Ini bermakna trade balance ataupun imbangan perdagangan kita akan semakin mengecil. Ini untuk memastikan kita tidak mengalami defisit, sebab biasalah kalau bulan Ramadan ni, bulan puasa dan raya nanti, kita akan lebih banyak cenderung untuk mengimport makanan, dan ini akan menyebabkan mungkinlah import kita akan berterusan dan meningkat dengan agak ketara. Oleh itu saya melihat penting untuk kita memperkasakan ekonomi domestik. Kita patut amalkan kempen membeli barangan Malaysia, barangan tempatan, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada makanan import. Baik Prof, terakhir sekali, apa lagi perlu perkara yang kita teliti yang meliputi prestasi perdagangan ekspor dan import kita?
Kalau kita lihat bagaimana ekspor dan import ni mempengaruhi kemampuan kerajaan untuk melaksanakan agenda pembangunan infrastruktur dan juga untuk memastikan kualiti hidup dan juga kos sara hidup rakyat dapat ditangani dengan baik. Oleh itu, walaupun ianya tidak begitu ketara dan nampak oleh orang ramai apa impak import dan ekspor kepada rakyat di bawah itu, tetapi sebenarnya ia amat penting. Yang lagi penting ialah bagaimana kekayaan daripada aktiviti import ekspor ni dapat sampai ke bahagian bawah kepada semua golongan, supaya kemakmuran itu kita lihat sekata dan jurang kemiskinan itu dapat dikurangkan.